Saya nak share sikit lah berkenaan dengan jadual jadual ISS lah, atur cara ISS untuk 2 hari. Saya share screen lah. Okay, untuk event kita hari pertama pada 16 November, hari Selasa minggu depan. Event akan bermula pada pukul 9 pagi untuk opening ceremony. InsyaAllah majlis kita akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Noraini. Kemudian ada sesi keynote address oleh Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Profesor Emeritus Zulkifli Abdul Razak, Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Dan kita akan break sekejap dalam 10 ke 15 minit dan kita akan sambung dengan sesi plenary. Sesi ini adalah forum berkenaan new norm in higher education. Untuk 3 event ni kita akan buat di Hibiscus Main Hall. Dan pukul 12 kita akan start dengan sesi pembentangan lah, pembentangan kertas kerja sesi paralel di 6 bilik conference. Jadual pembentangan saya rasa Raihanah dan Hidayah dah share dengan semua peserta kan, dah boleh check. Dan pukul 1 sampai 2 kita break. Petang kita akan sambung dengan ada 2 workshop serentak, iaitu workshop berkenaan dengan publication oleh Prof. Mada Dr. Tengku Faikah. Yang ni kita akan buat di bilik workshop room 1. Dan workshop yang kedua oleh Prof. Mada Dr. Muhammad Tazli Azizan di workshop room 2. Yang ni pukul 2.30 sampai pukul 4.30. So peserta bebas lah untuk pilih mana-mana workshop yang peserta nak join. Dan untuk hari kedua, 17 November, event akan bermula pada pukul 9 pagi dengan sesi keynote address daripada Profesor Dr. A.B. Cascad daripada Australia, Queensland University of Technology Australia. Dan kita akan sambung dengan workshop yang ketiga di Hibiscus Main Hall juga. Yang ni workshop ni akan berkenaan dengan teknologi enhanced learning yang akan disampaikan oleh Dr. Azma Abdul Hamid daripada Content Capital Sdn Bhd. Dan pada pukul 2 petang sesi akan bersambung dengan sesi pembentangan kertas kerja oleh peserta dalam conference room 1 hingga 6. Seterusnya pukul 4 suku kita akan start dengan award presentation dan juga majlis penutup lah. Majlis penutup ni akan berlangsung dalam Hibiscus Main Hall. Itu saja daripada saya. Nanti maklumat berkenaan dengan schedule semua akan kami masukkan dalam program book. Nanti boleh akses daripada sistem lah, direct daripada sistem. Jadi saya serahkan sesi seterusnya kepada Encik Nabawi untuk penerangan berkenaan dengan sistem. Silakan Cik Bawi. Baik, terima kasih Puan Fazlina. Saya Bawi. Hari ini kita akan tunjuk macam mana kita nak akses kepada sistem ya. Saya share screen ya. Okey, untuk kita punya sistem ini adalah URL bagi kita punya virtual room. Saya copy URL ni, saya letak dalam chatting ya. Okey, untuk yang sistem ISS ni, sistem ni menggabungkan antara aplikasi Zoom dan juga web punya teknologi lah. So jadi untuk nak akses kepada kita punya sistem, mula-mula pergi kepada URL di atas uem.educator.com.my/virtualroom. Kemudian masukkan nama email dan juga password lah. Okay, saya tunjuk contoh dulu. Saya login as saya sendiri. Okay, bila saya dah masukkan email dan juga password saya, kemudian saya klik sign in. Okay, ini adalah kita punya layout lah. Layout bagi kita punya main hall. Saya cuba besarkan sikit. Okay, dekat kita punya layout ini, kalau kita tuan-puan tengok kat sini, dia akan ada tutorial macam mana nak login kita punya sistem dan juga keterangan item-item dalam ni lah. Jadi dalam ni boleh tengok balik lah kalau kita lupa ke macam mana ke, boleh tengok balik lah tutorial.
Okay, kemudian kita ada Hibiscus Main Hall. Hibiscus Main Hall ni ada tempat di mana dia ibarat macam Dewan Mas lah. Hanya tempat keynote untuk membagi speech kat sini lah. Okay, acara perasmian semua akan berlaku di Hibiscus Main Hall lah. Kemudian kita ada 6 room. Room 1 hingga ke room nombor 6. Kemudian kita ada 2 workshop room. Dan yang terakhir kita ada secretariat room lah. Secretariat room ni sekiranya kalau kata tuan-puan ada masalah nak tanya ke on the spot ke, so boleh masuk ke dalam room ni dan kami akan standby lah staff kat dalam ni lah untuk any problem regarding kita punya sistem lah. Okay. Puan Mazina maklum kata Rustia dah email link sistem kepada user, ID dan juga password lah. Hopefully semua dah dapat lah. Okey, kalau kita tengok ke dalam di sebelah kiri pula kita ada event schedule. Kemudian kita ada link kepada kita punya website dan juga program book. Ini kami akan update nantilah program book. Kemudian kita ada survey, certificate dan juga list of participant dan juga logout lah. Participant ni kalau macam tuan-tuan nak tengok siapa yang ada dalam sistem ni lagi. So kalau kita tengok dalam sistem ni lebih kurang dalam 60 ke 70 orang lah. Okay, saya tunjuk satu contoh macam mana kita nak akses kepada kita punya main hall. Okay, untuk nak akses kepada kita main hall, klik sahaja kepada ikon ni. So sistem akan buka kita punya room untuk main hall lah. So kalau tuan-puan tengok dekat sebelah kiri, dekat sini dia ada 2 button, satu leave room, lagi satu join video. Untuk nak join Zoom, maksudnya live event, klik pada button join video. Dia boleh klik di sini pun boleh, join video. Ataupun boleh terus klik pada sini lah. Tapi sekarang tak boleh nak klik lagi lah sebab kita tengah guna aplikasi yang sama. Sebab sekarang ni kita dalam Zoom. Nanti waktu event nanti tuan-puan boleh klik join video ni lah. Nanti dia akan automatic buka tuan-puan punya Zoom application lah. Tapi make sure ada Zoom lah yang dah ada install latest punya update. Kemudian untuk nak tengok list of event macam schedule untuk room main hall. So dekat sebelah kanan ni kita dah update kita punya schedule lah. So nanti waktu event tu contohlah kan opening ceremony nanti dia akan bertukar color lah. Contoh pukul 9 event tu dah lepas, so dia akan tukar color lain lah. So tuan-puan akan nampak running punya event dekat sini lah, kat luar ni lah. Sampailah award ceremony yang terakhir lah, 17 hari bulan. Okay. Di sebelah kanan ni, dia akan ada chatting kalau macam tuan-puan nak chat di antara user yang di dalam ni. So far dalam ni ada saya seorang lah. Nanti kalau ramai nanti dia akan ada list of user dekat sini lah. Nanti boleh chatting dekat sini. Dan dia macam dengan chatting kat dalam Zoom ni jugalah. Macam kita tulis apa-apa, semua orang nampak lah. Okay. Kemudian setakat ni ada nak tanya tak bahagian room kat sini? Cik Bawi, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam, ya tu. Nak tanya kalau let's say kita nak join video, kita join klik dekat main hall ke ataupun klik dekat luar main hall? Okey, dia macam ni doktor. Kalau macam doktor nak join event yang dalam main hall, contoh kan dalam main hall ni, doktor klik button yang dalam main hall tu. Sebab kalau macam doktor klik yang contohlah kan, dekat sini dia ada banyak room. Kalau macam doktor nak join, nak tengok kawan-kawan punya presentation, contohlah kan, masuk saja dalam room tu. Bila dia loading ni nanti klik join room, join video. Sebab dia bila doktor contohkan doktor sekarang dah on Zoom dalam main hall, kemudian doktor pergi dekat room 1, dia automatically dia akan tutup Zoom yang tadi dan dia akan buka Zoom yang baru. Saya pergi backward ke ataupun saya macam saya tutup dulu Zoom meeting tu ke? Bukan, doktor tak payah tutup, tak apa, nanti dia akan dia automatic tutup dan buka yang baru untuk doktor lah. So doktor akan join event dalam room yang baru lah. Contoh kan doktor daripada main hall, doktor leave room tadi, kemudian doktor pergi dekat room 1, doktor join video. Bila doktor klik join video sahaja, dia akan open Zoom lah. Maksudnya dia akan tutup yang main hall tadi tu, dia akan buka yang room 1 lah.
Oh, Okey, untuk dapat yang banyak-banyak ni dekat kena pergi dekat tab mana Kalau back je lah dia bukan bed doktor, dia lift room kalau doktor Lift pasal. room. Oh, okey. Lift room. Sini boleh ataupun room info, lift room. Function yang sama je lah. Okey. Okey. Ada soalan lain? Kalau tak ada, saya nak proceed. Tak ada Okey, untuk upload bahan, kalau ini dah setiap orang dah pernah masukkan ke dalam bahagian ni. Contohlah kan, ini saya login as Dr. Izwan. Ini adalah portal bagi setiap peserta, bagi setiap user yang terlibat dalam sistem ni. Di dalam portal masing-masing, dekat sini dia akan ada satu bahagian presentation material. Dekat presentation material ni lah, apa dia tuan-puan kena upload bahan-bahan yang untuk nak masukkan dalam sistem lah. So choose file, nanti submit sahaja. Nanti dekat dalam bahagian room ni dia akan baca tuan-puan punya material lah. Ada okey tak? Faham tak? Saya pergi kepada profil saya saja untuk masukkan bahan. Dekat portal doktor kat sini. So doktor nampak yang my profile, abstract, full paper, payment. Dekat bawah sekali tu dia ada presentation material. Oh, so dia akan detect. Kalau saya room 2, dia akan detect kat mana saya patut ada berada. Betul. Nanti apa yang doktor upload dekat sini dia akan tarik masuk ke dalam room doktor punya lah. Okey. Pawi? Ya, betul. Untuk presentation material tu kita upload PowerPoint je ke ataupun sekali dengan video? Kita boleh present live kan? Present macam mana Ina? Kalau saya nak buat slide saja, saya nak present live, boleh? Boleh kalau macam nanti waktu kalau doktor tak nak share doktor punya slide sekarang ni, doktor boleh waktu presentation nanti doktor share slide macam biasalah, macam Bawi buat sekarang ni. Saya akan share slide tapi saya nak present live. Saya tak prepare video lah basically. Tak apa. Ya, present live ya. Memang kita nak buat present live. Cuma kalau yang material ni, kalau macam doktor ada video video dalam bentuk slide. Slide dalam bentuk video, doktor boleh share dekat dalam ni lah. Nanti dia akan appear dekat nanti dalam room ni. Akan ada jadual presentation. Kan dia ada kolom-kolom kan, dia ada kolom material tu, nanti dia akan keluar lah. Kalau doktor letak link, dia akan keluar link dekat situ. So macam online boleh view lah. Dia lebih kurang macam ni lah. Dia akan ada nama doktor, kemudian material doktor kat sini lah. Kalau doktor nak share doktor punya slide dalam bentuk PDF, doktor boleh upload dekat dalam sistem tadi, nanti dia akan link ke sini. Tapi ke situ, okay. Thank you. Dia sama ada doktor nak upload ke dalam sistem ni ataupun doktor nak share waktu Zoom lah. Kan dia open Zoom application kan. Lepas tu doktor boleh share screen macam yang mana saya share screen sekarang ni lah. Okay, faham. Sebab sistem ni dia integrate dengan Zoom. Jadi apa ada dalam sistem ni dia membantulah waktu doktor nak present nantilah. Betul. Okay. Assalamualaikum Bawi, maaf tanya. Ya, okey tu. So kalau kita upload material presentation kita dalam sistem tu kan, so maknanya everybody boleh access to that material lah kan? Itu macam mana? Ke masa presentation tu je ada? Dia akan jadi macam ni doktor, yang list ni doktor. Saya tunjuk Contohnya kan doktor ada material kat sini, semua orang akan nampak doktor punya material dekat sini lah. Okay, so maknanya contohnya kan kalau macam doktor upload PowerPoint, dia akan ada ikon PowerPoint dekat sini lah. So bila orang klik kat situ, dia akan buka doktor punya PowerPoint lah. I see. Okay, so maknanya it's not that orang boleh tengok PowerPoint tu masa presentation sahajalah. So selepas boleh. Kalau macam doktor nak buat macam tu sahaja, doktor share waktu presentation lah, share screen lah waktu presentation tu. Okay. Alright. Okay, terima kasih Bawi. Alright. Selamat pagi. Saya nak tanya. Ya, betul. Okey, macam yang saudari tadi bertanya tadi kan, maksudnya if we upload early, so people can view our material lah kan? Betul itu.
So kalau kita tak nak orang tengok, buka open kita punya file, kita share during presentation. Okay, maksudnya kita tak perlu upload pula, tak apa yang presentation material tu. Tak upload pun tak apalah. Kalau kata doktor nak share waktu presentation tu tak payah upload lah. Kalau eloknya kalau macam doktor nak share dengan orang lain, upload kat situ, nanti semua orang boleh access lah kat situ. Cuma nak tanya, presentation material tu perlu upload ataupun optional? Tak upload pun tak apa, itu je. Terima kasih. Okay. Fazlina macam mana? Optional kalau doktor tak nak share dengan orang lain, so tak payah upload lah. Boleh share waktu presentation. Kalau doktor nak share slide tu dengan orang lain, boleh upload. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ada. Merintikan daripada soalan tadi lah. Let's say kalau sebab kita boleh buat live and kita boleh buat recorded version kan? Maksudnya dua-dua boleh lah. Recorded presentation. Recorded presentation tu sebagai backup lah, takut kalau ada masalah internet ke apa waktu presentation tu, tapi kalau boleh kita nak live lah. Okay, tapi walaupun recorded, doktor kena ada juga waktu sesi perbincangan tu. Tapi let's say kalau sebab saya tak record lagi, tapi let's say kalau saya record, saya just prepare standby lah masa tu boleh. Tapi saya akan ada lah hari kejadian. Boleh. So tak perlu upload tak apa. Kalau doktor tak nak share, saya share sendiri. Share sendiri. Okay, terima kasih. Doktor, tadi ada dalam saya baca dalam chatting, Dr. Nur Azulia login guna email UEM ke ataupun email yang lain? Ada email lain tak? Email UEM. Hello? Ya. Ya, email UEM macam yang dalam email tu. Saya follow yang tu je lah. Azulia. Ya, NURAZULIA. Dia naik secondary user not valid tu, bawi nanti kita kena maklum dekat developer balik. Dia jadi macam Dr. Izwan punya. Betul, secondary. Jadi secondary user tu. Nanti kami report. Kalau ada problem boleh maklum terus dekat kami lah. Okay, so maksudnya saya kena tunggu dulu lah. Nanti saya report dekat developer. Alright, okay. Terima kasih. Ada soalan lain tak? Oh ya, nanti waktu presentation tu jangan lupa guna background yang apa kita bagi tu ya. Background yang ISS tu. Rasanya kita belum share lagi kot dekat peserta. Nanti okay. Nanti saya akan email dan minta Hidayah dengan tim lain akan kita akan masuk dalam grup masing-masing. Ya. Cuma waktu event tu test mikrofon siap-siap lah. Kalau kata mikrofon tak okey, test siap-siap, kamera tak okey, test siap-siap sebelum hari kejadian lah. Okay.